Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pesyarah khusus HSK 203, Dr. Muhammad Khairul Anam Muhammad Rosli dan rakan-rakan sekalian. Gegak gempita bunyinya guru, tanda hujan menjenggah tiba. Ilmu sejarah terpahat kukuh, buat pedoman di hari muka. Enak sungguh si buah berangan, enak dimakan bersama kuah. Ilmu sejarah dilupa jangan, agar belia tegak membaru. Baiklah, pada hari yang mulia ini, kami merupakan pembentang yang keempat akan membentangkan tajuk keempat, iaitu hasilkan secara terperinci faktor-faktor yang berlakunya krisis paradigma Rankin pada penghujung kurun ke-19. Ayuh kita mendalami bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifatra binti Mazlan, pemegang nombor metrik 152223. Okey, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang biodata atau latar belakang Ranke. Nama sebenar beliau ialah Leopold von Ranke. Beliau dilahirkan dalam keluarga Kristian yang amat kuat. Beliau juga merupakan seorang penuntut di Universiti Leipzig. Beliau menjalani pengajian dalam bidang teologi Kristian dan filologi. Dalam pengajian tersebut, Ranke ada membuat kajian tentang filologi dan teologi. Beliau meminati sejarah ketika menjadi seorang guru di sebuah sekolah, iaitu yang bertempat di Frankfurt sejak tahun 1818. Beliau dianggap sebagai perintis kebangkitan pensejarahan moden barat. Beliau juga merupakan seorang pengelola mata pelajaran sejarah di salah sebuah sekolah. Pada ketika itu, beliau menjalankan penyelidikan yang bertajuk Histories of the Latin and Germanic Nations daripada tahun 1494 hingga 1514. Beliau juga banyak berjasa untuk menjadikan pengajian sejarah sebagai sesuatu profesion yang saintifik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya krisis paradigma Rankian pada hujung kurun ke-19 yang akan dikupas. Saya ingin menjemput rakan sepembentangan saya bagi meneruskan atau mengupas isi-isi pembentangan ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saudari Anu Fatira. Saya Nur Ila Patricia binti Reman bernombor metrik 151413 akan meneruskan pembentangan ini berkaitan faktor-faktor berlakunya krisis paradigma Rankin pada penghujung abad ke-19. Saya pergi kepada faktor yang pertama dahulu. Seperti kita tahu, Rankin ini menekankan sejarah yang bersifat objektif atau dikenali sebagai objektiviti dalam sejarah. Umumnya, Rankin ini berpegang kepada pegangan historism, iaitu pegangan yang bersifat menjauhkan diri daripada pengadilan, penerimaan, pengakuan yang tiada darjah kecuali apa yang dibekalkan oleh proses sejarah itu sendiri. Baginya, sejarawan ini tidak boleh memihak kepada mana-mana pihak semasa menulis sejarah dan tiada unsur bias dalam penulisan tersebut. Oleh itu, Rankin beranggapan bahawa penulisan sejarah itu diuji objektif atau tidak apabila faktor-faktor sejarah yang digunakan mampu bercakap dengan sendirinya tanpa pelibatan pengkaji. Seperti kita tahu rakan-rakan, Rankin ini juga menggunakan sumber prima dalam penulisannya. Namun, sumber tersebut telah dianalisis dengan teliti dan dinilai ketepatannya dengan terperinci sebelum digunakan. Buktinya, Rankin telah menganalisis dokumen sejarah dan menguji ketepatan sumber dengan terperinci berkaitan siapa penulisnya dan apa tujuannya. Mengetahui bahawa caranya ini berbeza dengan penggunaan sumber prima oleh Herodotus. Baginya, sejarah Perang Parsi yang ditulis oleh Herodotus tidak objektif kerana penulisannya mempunyai unsur dogengan oleh sebab penerimaan sumber prima secara langsung tanpa dianalisis dan diasingkan ketepatan yang sahih. Namun, pegangan Rankin ini telah dikritik oleh tokoh-tokoh subjektif, antaranya Charles Beers, yang menyatakan bahawa Rankin juga tidak bersifat objektif kerana penulisan sejarahnya bersifat berat sebelah, iaitu penulisan yang tidak menyinggung pihak konservatif. Buktinya, Rankin telah meletakkan
keseimbangan kuasa antara negeri-negeri besar demi kepentingan sejarahnya. Umum mengetahui bahawa Ranke dianggap melebihi ataupun berpihak kepada Jerman dan terlalu bersifat Eropah. Sebagai contoh, berdasarkan rumusan terhadap penulisan The Theory and Practice of History, Ranke mempunyai peranan untuk menjaga kebebasan Eropah dan menjauhi despotisme sesebuah negara. Antara salah satu buktinya yang dapat dilihat pada muka surat 51 mengatakan beliau menganggap pemerintah Eropah sebenarnya telah mencapai zaman kegemilangan semasa tempoh kontemporari. Umumnya, perkara tersebut telah menunjukkan bahawa Ranke telah meletakkan unsur bias sendiri dalam penulisannya. Umum mengetahui bahawa Ranke juga dilihat bersifat Eropah kerana penulisannya ini lebih bertumpu ataupun tertumpu kepada golongan atasan dan golongan berkepentingan sahaja. Perkara ini juga disokong oleh pendapat Karl Becker kerana dikatakan ahli sejarah tidak mampu untuk mengikis unsur peribadi kerana tafsiran yang dilakukan adalah berdasarkan tujuannya, kecenderungannya dan prasangkanya. Terbuktilah bahawa dikatakan Ranke juga mempunyai unsur bias dan dianggap sebagai tokoh sejarah yang paling bias walaupun menekankan pegangan objektiviti terhadap penulisannya. Rumusan yang dapat saya buat ialah walaupun Ranke dianggap sebegitu, namun Ranke ini masih mempunyai sifat objektiviti dalam penulisannya, iaitu berkaitan kaedah-kaedah penggunaan sumber, analisis sumber sejarah dan sebagainya. Namun Ranke ini dianggap masih mempunyai kelemahan kerana masih tidak mampu untuk meninggalkan pengaruh latar belakangnya dalam penulisan sejarah. Kita beralih kepada faktor seterusnya, iaitu Ranke ini dilihat lebih memfokuskan sejarah kepada tema politik sahaja. Berdasarkan rumusan semula G. Eagles terhadap The Theory and Practice of History, beliau menjelaskan bahawa aspek persejarahan pada akhir abad ke-19 ini adalah sejarah sebagai instrumen retorik politik. Hal ini demikian kerana walaupun pendekatan baharu telah diperkenalkan olehnya, namun sejarah yang berfokuskan kepada tema politik ini masih diteruskan oleh Ranke. Seperti kita tahu, tokoh sejarah seperti Herodotus dan Thucydides pada zaman sebelumnya juga telah menulis karya yang berfokuskan hanya pada tema politik seperti sejarah peperangan Parsi dan sejarah perang Peloponnesia, dan kita dapat lihat sama fokusnya dengan Ranke ini. Buktinya, penulisan Ranke iaitu A Dialogue on Politics 1836 pada halaman 63 menyatakan bahawa penguasaan politik ini mestilah berdasarkan sejarah, iaitu sejarah dan politik saling berkaitan dan tidak akan terpisah. Oleh sebab itu, Ranke mengatakan history would represent the only means of grasping the multiplicity of the historical work. Terbuktilah bahawa Ranke juga menumpukan sejarah yang bertemakan politik seperti dapat kita lihat dalam karib perhasilan karya-karyanya, iaitu A History of England, A History of Serbia dan sebagainya. Oleh sebab perkara inilah yang menyebabkan Ranke telah mendapat kritikan oleh beberapa tokoh, terutamanya Charles Beard yang mengatakan bahawa Ranke ini memilih fakta sejarah mengikut kehendaknya dan sering membuat kesimpulan yang berunsurkan ideologi politik. Mari kita mendalami dengan lebih mendalam perihal ini. Antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Ranke lebih berfokuskan politik dalam sejarah ialah melalui penganalisisan terhadap karya A History of England 1875 menunjukkan bahawa Ranke lebih berfokuskan kepada unsur politik dalam karyanya ini seperti hal ehwal pemerintahan, kejatuhan atau krisis pentadbiran, perhubungan diplomatik, parlimen dan dasar-dasar luar negeri sahaja. Oleh itu, saya akan pamerkan kepada anda semua isi kandungan karya ini. Buktinya, anda boleh kecilkan skop dengan melihat pada buku 1 yang menjelaskan tentang krisis ketua dalam sejarah awal England yang memaparkan 5 bab di bawahnya yang hanya menekankan aspek politik sahaja. Kesannya, J.B. Bury menegaskan bahawa sejarah ini tidak boleh terhad kepada politik sahaja dan perkara tersebut telah mendapat
Sokongan daripada Wilson dengan menyatakan bahawa naratif mestilah ditambah dalam penulisan sejarah, iaitu mengaitkan kajian minik berkaitan peristiwa sejarah dengan bidang-bidang yang lain dan tidak hanya berfokuskan kepada politik semata-mata. Rumusannya, tema politik ini masih menjadi tema utama dalam persejarahan walaupun pendekatan baru dalam penulisan sejarah telah diperkenalkan oleh Renke semula. Terima kasih kepada saudari Ilya atas penerangan sebentar tadi. Saya Tengku Muhammad Ersad bin Tengku Mazlan berdombor metrik 151987 akan menyambung pembentangan dengan krisis paradigma Rankian ini dalam bab sejarah sebagai sains dan pengabaian sosioekonomi dan golongan bawahan. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum, Leopold von Ranke merupakan seorang sejarawan yang sangat optimis dalam meletakkan kajiannya sebagai suatu konsep saintifik yang bersesuaian dengan asas seperti sebenarnya berlaku, sama ada disedari ataupun tidak. Konsep sejarahnya telah dilihat sebagai suatu bentuk ungkapan persamaan dengan bidang sains yang lain. Menurut Ranke, perkembangan kajian sejarah dalam bidang kaji purba atau arkeologi menyebabkan ungkapan itu layak disamakan tuntutan dalam bidang kaji sains jati ataupun kajian saintifik. Lord Acton, seorang sejarawan Inggeris, selaku antara penyokong beliau, mengungkapkan kemungkinan tercapainya sejarah yang saintifik dalam karyanya Cambridge Modern History dengan harapan bahawa dalam sedikit masa sahaja lagi sejarah yang lengkap bagi setiap negara di dunia ini akan dapat dilaksanakan. Pandangan Leopold von Ranke ini walau bagaimanapun telah ditolak oleh beberapa tokoh sejarah seperti James Hervey Robinson dan Charles A. Beard. Kebanyakan ahli sejarah ini berasal dari Amerika Syarikat dan bersepakat untuk menolak pernyataan Ranke ini. Mereka berpendapat bahawa penulisan sejarah bukanlah masa lalu seperti sebenarnya berlaku, tetapi adalah masa lalu seperti yang telah digambarkan. Idea Ranke terhadap sejarah adalah sains ini tidak dapat diterima kerana sejarah seperti sebenarnya berlaku ini tidaklah dapat ditulis sepenuhnya. Antara ahli sejarawan lain yang menolak konsep Ranke ini ialah R.G. Collingwood dan E.H. Carr. Seterusnya, saya akan menerangkan krisis sejarah Ranke dalam bab pengabaian sosioekonomi dan golongan bawahan. Ranke yang sangat fokus terhadap politik ternyata tidak menjalankan kajiannya terhadap bab dan bidang sosioekonomi. Ranke tidak menjalankan kajiannya terhadap perang petani yang tercetus di Jerman pada tahun 1525. Hal ini dibuktikan dalam karyanya iaitu History of German. Ranke juga tidak meneliti secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan meletusnya perang tersebut. Gerakan radikal yang bertentangan dengan kekuasaan pemerintah jelas-jelas dipandang remeh oleh Ranke ini, seperti mana gerakan pemberontakan yang berlaku dari kalangan golongan petani terhadap kepimpinan Raja dan Martin Luther. Malahan Ranke juga mentafsir pemberontak petani itu sebagai suatu golongan pelampau politik dan jelas-jelas menunjukkan sifat berat sebelah beliau. Charles A. Beard pernah mencatatkan bahawa Ranke merupakan antara salah seorang ahli sejarah yang paling berat sebelah yang dilahirkan pada abad ke-19. Ranke dilihat gagal untuk memahami prinsip pensejarahan sosial dan tidak mengambil berat terhadap kepentingan sejarah golongan bawahan. Ranke juga menganggap bahawa sejarah golongan bawahan dan petani ini adalah tidak perlu berbanding sejarah politik dan tidak pula berkepentingan untuk dilampirkan dalam kajian sejarah. Beliau secara jelasnya menitikberatkan kegiatan politik, tentera dan diplomasi kerajaan. Sebaliknya, aspek sosial, ekonomi dan budaya tidak dipandang berat oleh Ranke. Ranke gagal untuk menilai keadilan sosial daripada desakan-desakan sosioekonomi tersebut yang mencetuskan revolusi daripada golongan bawahan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentangnya seterusnya, iaitu Ezekiel, untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih saudara Tengku Ersad atas penerangan sebentar tadi. Kini saya Nur Ain Zafran Ezekiel binti Muhammad Zainuddin bernombor metrik 150781 akan menyambung pembentangan bagi faktor yang kelima yang menjadi pencetus kepada berlakunya krisis paradigma Rankin pada penghujung kurun ke-19, iaitu We is Against Gewesen. We is Against Gewesen yang bermaksud it one only to show that actually happened adalah sebuah pegangan dalam bahasa Jerman yang menjadi panduan Rankin sepanjang pelibatan beliau dalam bidang persejarahan moden.
Which is against question ini diutarakan oleh Ranke dalam karya sulungnya yang bertajuk History of the Late and Tectonic Nation pada tahun 1874. Sebenarnya konsep ini diambil atau diinspirasikan daripada konsep sejarah yang dibawa oleh Thucydides. Ranke menganggap Thucydides sebagai sejarawan yang menulis sejarah yang bersifat objektif. Ranke juga menjadikan tradisi empirisme yang dibawa oleh John Locke dan tradisi positivisme oleh Auguste Comte dalam memperjuangkan aliran sejarah yang objektif. Bagi Ranke, pengajian sejarah adalah untuk menggambarkan kejadian-kejadian lampau sebagaimana ia berlaku. Dalam konteks ini, sejarah mestilah ditulis tanpa sebarang unsur penilaian peribadi yang dipisahkan sepenuhnya daripada unsur dongeng, mitos, legenda ataupun tahyul. Yang dikhawatiri oleh Ranke akan menyesatkan atau memalsukan fakta sebenar sesuatu peristiwa sejarah seperti apa yang sering berlaku dalam karya-karya sejarah yang lampau. Berdasarkan konsep ini, menurut Ranke, meskipun fakta itu tidak menarik atau bosan sekalipun, mestilah ditulis seperti apa yang sebenarnya berlaku. Dalam usaha ini juga, Ranke berpandangan sejarah seharusnya berlandaskan bukti dan bukan berlandaskan daya imajinasi sesuka hati seperti apa yang dilakukan oleh Walter Scott yang campur adukan sastra dengan sejarah. Ranke amat tidak gemar dengan taktik yang suka menumpuk tambah dalam penulisan sejarah, lebih-lebih lagi jika terdapat unsur pengadilan moral. Oleh hal yang demikian, beliau menolak unsur pengadilan moral kerana ianya membuka jalan untuk berlakunya prasangka sezaman ataupun bias. Melihat apa sebenarnya kata sejarawan pada penghujung kurun ke-19 ini terhadap pembaharuan yang cuba dilakukan dalam paradigma Ranke. Adakah semua sejarawan ketika itu menerima sebulat-bulat semua yang dibawa oleh Ranke? Ataupun adakah sejarawan menentang pembaharuan itu? Jika menentang, apa pula hujahnya? Antara sejarawan yang menyokong kuat pembaharuan paradigma Ranke ini ialah Lord Acton. Lord Acton atau nama sebenarnya John Emerich Edward Talbot Acton dilahirkan pada 1834 dan meninggal dunia pada tahun 1902, merupakan sejarawan di Universiti Cambridge. Pada tahun 1896, Lord Acton telah menulis sebuah karya yang bertajuk Cambridge Modern History yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang berbunyi, biarlah gambaran para sejarawan tentang sesuatu peristiwa itu serupa sahaja dan memuaskan hati setiap pihak tanpa sebarang perasaan subjektif ataupun sikap berat sebelah atau bias. Tujuan karya ini ditulis adalah untuk menunjukkan dan menghasilkan sebuah karya yang objektif seperti mana yang diperjuangkan oleh Ranke. Sebagai sejarawan yang mendukung kuat aliran objektiviti dan penyokong tegar Ranke, beliau menganggap sejarah sebagai sejenis sains dan ia mampu menghasilkan karya sejarah yang bersifat saintifik dan juga objektif. Lord Acton amat menekankan tentang unsur sikap berat sebelah ataupun bias yang menurutnya akan menggugat kesahihan fakta yang ditulis. Hal ini menunjukkan kesamaan pendapat beliau dengan Ranke yang menolak keras unsur berat sebelah dalam pensejarahan. Pandangan Leopold von Ranke tentang keobjektifan sejarah ini mempengaruhi ahli sejarah yang lain dan hal ini termasuklah J.B. Bury. John Wagner Bury atau lebih dikenali sebagai J.B. Bury dalam bidang pensejarahan yakin menyatakan bahawa history is a science, no less and no more. Petikan pendek ini begitu popular sejak hujung abad ke-19 hingga ke hari ini dan masih menjadi pegangan oleh segelintir besar sejarawan. Menurut Bury, penulisan sejarah adalah sesuatu yang tepat dan tiada banyak unsur kritikan yang akan dilemparkan. Sejarawan juga di mata J.B. Bury sepatutnya bertindak sebagai pemerhati kepada sesuatu peristiwa yang dikajinya agar bebas daripada unsur penipuan dan berat sebelah. Bury turut menganggap ilmu yang benar adalah ilmu yang didasari oleh kaedah sains. Oleh itu, tidak heranlah beliau menyatakan sejarah itu cabang sains. Golongan penyokong Ranke juga mendukung sejarah yang benar dengan memperjuangkan dan menyamakan penulisan sejarah seperti ilmu sains yang mutlak. Mereka mahu hasilkan sejarah yang faktanya muktamad, tidak dipertikaikan sama sekali, sama dengan fakta sains.
Contohnya, bumi berputar mengelilingi matahari adalah fakta mutlak yang tiada kritikan kerana ianya memang benar-benar berlaku dan mempunyai bukti kukuh atau manusia memang memerlukan oksigen untuk bernafas. Hal yang sama jugalah yang cuba diterapkan oleh Bury dalam penulisan sejarahnya. Namun, seperti lumrah kehidupan yang lain, tidak semua akan bersetuju dengan sesebuah pembaharuan yang dibawa atau pandangan yang dikemukakan. Dan hal ini juga turut terjadi dalam pembaharuan yang dibawa oleh Rankin ini sehingga menimbulkan kontroversi dan krisis antara sesama ahli sejarawan. Dan hal ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam oleh saudari Razalilia Matzaki. Dan sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang. Baiklah, saya Razalilia binti Matzaki. Saya akan menyambung pembentangan ini. Baik, jika tadi rakan-rakan mendengar pembentangan daripada saudari Izikri yang menyatakan sejarawan yang menyokong konsep sejarah bagi pandangan Leopold Warenka, buat pengetahuan rakan-rakan, terdapat beberapa tokoh yang telah mengkritik pandangan Warenka terhadap sejarah ini. Antara sejarawan yang mengkritik pandangan Warenka adalah Benedetto Croce, H.E. Burns, Charles Aubert dan R.G. Chonlywood. Baiklah, sejarawan yang pertama mengkritik konsep sejarah bagi pandangan Leopold Warenka ialah Benedetto Croce. Bagi pandangan beliau menyatakan bahawa sejarah adalah sejarah sezaman. Beliau merupakan pencabar kuat Warenka pada awal kurun ke-10. Beliau sejarah Itali yang mengatakan bahawa semua sejarah adalah sejarah masa kini. Semua sejarah adalah sejarah masa kini membawa maksud bahawa sejarah merupakan kajian dan pemikiran sejarah masa kini terhadap masa lalu. Justru itu sebenarnya pada yang tertulis oleh sejarah bukanlah masa lalu, iaitu seperti sebenarnya ia berlaku, seperti yang dinyatakan oleh Warenka, akan tetapi ia adalah masa lalu seperti yang telah digambarkan oleh pengkajinya melalui sumber-sumber yang didapati. Baiklah, seterusnya sejarawan yang mengkritik Warenka juga ialah Charles Aubert. Pandangan Charles Aubert terhadap sejarah adalah pemikiran sezaman mengenai masa lampau, tetapi mencerminkan pemikiran pengarang itu dalam masanya dan konteks budayanya. Pemilihan dan penyusunan bahan-bahan dipengaruhi oleh prasangka kepercayaan, keagamaan, asuhan am dan pengalaman, terutamanya aspek sosial dan akademik ahli sejarah tersebut. Beliau juga mengatakan bahawa fakta-fakta sejarah tidak terpilih sendiri tetapi dipilih oleh ahli sejarah. Maka penulisan sejarah menjadi satu tindakan pilihan, satu kepercayaan dan satu interpretasi yang melibatkan nilai-nilai. Ekoran daripada kata-kata Warenka iaitu seperti sebenarnya berlaku telah ditolak rasmi pada tahun 1933 oleh Charles Aubert ini. Hal ini kerana beliau menganggap bahawa seperti sebenarnya berlaku adalah sangat sukar dibuat dan tidak boleh ditulis sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan yang ada pada diri manusia seperti lupa, lalai dan lain-lain lagi, dan akhirnya akan menyebabkan kesukaran untuk menulis sejarah. Selain itu, penekanan beliau dalam aspek politik juga telah diperbetulkan pada abad ini, sehinggakan wujudnya bidang-bidang sejarah yang pelbagai seperti sejarah ekonomi, intelektual, sejarah sosial dan sejarah total. Baiklah, seterusnya sejarawan yang mengkritik pandangan penulisan sejarah Warenka juga ialah Robin George Chonlywood atau lebih dikenali sebagai R.G. Chonlywood. Beliau mengkritik pandangan Warenka terhadap penulisan sejarah kerana bagi pandangan beliau sejarah adalah satu pemikiran. Tidak ada hal yang lain kecuali pemikiran yang dapat menjadi objek pengetahuan sejarah, di mana unsur pemikiran adalah keistimewaan sejarah yang tidak ada dalam ilmu sains dan sejarah. Sejarah pemikiran yang mementaskan kembali masa lampau di dalam akal fikiran sejarawan. Beliau menyimpulkan kajian sejarah meliputi aspek tindakan dalaman dan luaran manusia. Hal ini bermaksud peristiwa yang dikaji itu bukan kejadian semata-mata. Dengan erti kata lain, Chonlywood mengatakan bahawa bagi sejarah, objek untuk diselidik bukan sahaja peristiwa, akan tetapi yang terekspresikan di balik peristiwa itu.
Pandangan celiwa ini berlawanan dengan pandangan Ranke di mana penulisan sejarah Ranke memerlukan sesuatu perkara yang sebenarnya berlaku. Akhir sekali, sejarawan yang mengkritik pandangan Ranke terhadap sejarah ialah Harry Elmer Burns yang dikenali sebagai H.E. Burns. Berdasarkan daripada pelbagai pandangan, kritikan dan penolakan sejarah Ranke, maka H.E. Burns telah dapat merumuskan terdapat 4 kelemahan dan kekurangan Ranke. Kelemahan dan kekurangan yang dapat dilihat ialah yang pertama, kegagalan Ranke menggunakan keseluruhan sumber-sumber yang boleh didapati bagi sesuatu kajiannya. Yang kedua ialah Ranke terlalu menekankan soal-soal politik dan tokoh-tokoh. Yang ketiga ialah ketaatan Ranke terhadap keagamaan yang menyebabkan ia memihak kepada teori sejarahnya yang berbentuk ketuhanan. Dan yang terakhir sekali ialah Ranke terlalu gairah untuk menuliskan sejarah mengenai latar keluarga Hohenzollern dan Prussia. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudari pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Kini tiba kita di penghujung pembentangan iaitu bahagian rumusan. Pada pandangan saya, benar bahawa dunia pensejarahan selepas Ranke telah menempuh perubahan-perubahan yang sangat pesat dan radikal. Namun, pada amnya, kebanyakan ahli sejarah akademik berpegang teguh kepada prinsip Ranke. Antara pengajaran yang boleh diambil oleh ahli sejarah adalah dengan menjadikan sesuatu peristiwa dalam sejarah sebagai warisan. Boleh dijadikan pengajaran apabila para ahli sejarah berpegang teguh kepada prinsip Ranke iaitu tradisi warisan Ranke. Justeru, jelaslah bahawa faktor-faktor yang telah dibincangkan sebentar tadi yang menyebabkan berlakunya krisis paradigma Rankian pada penghujung kurun ke-19. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.